Selepas 10 hari kami menikah, isteri saya terpaksa buang payudara kedua-dua belah disebabkan tak nak merebak ke tempat-tempat lain. Terima kekurangan sebagai kelebihan itu adalah kesempurnaan yang sebenar. Kita semua manusia biasa kan, mestilah ada kekurangan. Kalau dia ada kekurangan, saya pun mesti ada kekurangan saya. Saya lebih suka untuk menggunakan ayat yang berpasangan ni adalah complete each other. We complete each other. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Jumaat kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 1 Oktober 2021 bersamaan dengan 23 Safar 1443 Hijriah, bertemankan saya Uyaina dan juga Sugita. Yana, saya rasa macam baru 2 atau 3 hari yang lepas saya dan Hawa apabila bersiaran berkata yang kita dah nak sampai penghujung bulan September dan bulan baharu akan bermula, dan macam itu sahaja kita dah sampai di tarikh 1 Oktober ini. Betul. Apa pun tinggal walaupun dah di penghujung tahun ini, kami berharap momentum anda itu masih kekal dari awal tahun hinggalah ke hujung tahun. Betul. Dan saya kira ramai juga yang ternanti-nanti bulan Oktober ini, seperti mana yang telah dikabarkan oleh Menteri Kesihatan kita YB Khairy Jamaluddin, yang mana negara akan memasuki tempoh endemik pada hujung Oktober ini, dan bagaimana pula dari sudut SOP-nya dan sebagainya itu nanti dari masa ke semasa kita akan mengetahuinya. Kalau kita lihat sekarang pun dah hampir 86%, hampir-hampir 9%, 90% lah. Betul. Rakyat Malaysia sudah pun melengkapi kedua-dua dos vaksinasi. Dan kalau kita lihat statistik update COVID setakat semalam, bilangan kes baharu yang direkodkan adalah 12,735 kes. Dan kadar sembuh harian pula adalah sebanyak 17,725 kes. Namun kes kematian masih lagi menunjukkan angka yang agak tinggi, iaitu sebanyak 192 kes. Dan kita berharap agar nombor-nombor ini, angka-angka ini, terutamanya angka kematian dan juga angka kes baru itu semakin menurun. InsyaAllah satu hari nanti kita akan berjaya untuk mengatasi wabak pandemik COVID-19 ini, insyaAllah. Tak lama lagi. Okey, itu berkaitan dengan COVID-19. Ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda Ilham Sanubari daripada Fetri Yahya. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Ilham Sanubari Fetri Yahya bersama dengan Wanita hari ini berkongsi tentang sebuah kekurangan untuk disantuni. Ramai yang ingat perkahwinan ini untuk meraihkan kesempurnaan, untuk meraihkan cinta yang bahagia saja, sedangkan tak bersedia untuk hadapi kekurangan yang mungkin tiba. Sekarang ini mungkinlah bahagia, tapi akan datang mungkin ada sesuatu yang tak ingin berlaku. Mungkin ada yang jadi OKU, dah hilang tangan, wajah tak lagi cantik ataupun sebagainya. Dan di situlah letaknya pengorbanan untuk menyantuni kekurangan. Paling utama bukanlah melengkapkan kesemuanya sekali. Paling penting ialah untuk kita santuni kekurangan yang wujud bila masa yang akan terjadi. Kalau dah nanti tak cantik, tak lagi bermaya, maka di situ letaknya kejujuran yang sebenar untuk santuni kekurangan yang dimiliki oleh pasangan. Ilham Sanubari Fetri Yahya untuk Bulletin FM, dan Wanita hari ini anda ikuti di bulletinfm.audio, juga stream live secara langsung di Audio Plus untuk kesan muzik dan maklumat yang berterusan. Itu dia tadi Ilham Sanubari oleh Fetri Yahya di Bulletin FM. Dan untuk itu ingin kami war-warkan kepada anda, dengarkan Bulletin FM di aplikasi Audio Plus untuk diskusi yang lebih menyeluruh dan merangkumi segala aspek. Dapatkan informasi dan berita yang tepat dan cepat bersama penyampai Eli Iskandar dan Hawa Rizwana Rizwan, Haiza, Izwan, Muaz dan Fetri Yahya setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam. Layari www.bulletinfm.audio. So, kalau kita dengarkan apa yang Fetri Yahya katakan tadi itu kan cukup puitis dan sebenarnya berkait rapat juga dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Saya suka apabila Fetri Yahya berkata kita bukan melengkapi kekurangan itu sepenuhnya, tetapi menyantuni kekurangan pasangan kita. Dan itulah topik kita hari ini. Kekurangan muka
kelebihanku. Semua manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita bercakap dalam aspek hikayat perkahwinan, pastinya ada kekurangan bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi dari segi karakter pasangan kita juga. Tapi bagaimana kita mengambil kekurangan itu dan menjadikannya kelebihan. Betul. Dan orang kata bukan nak mencari yang sempurna, tetapi yang boleh menyempurnakan hidup kita. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada sebarang perkongsian yang ingin anda ceritakan bersama dengan kami, mungkin berdasarkan kisah hidup anda secara peribadi juga, boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di laman Instagram WHI TV3. Tetamu-tetamu kita hari ini pastinya akan memberikan anda inspirasi di sebalik kisah inspirasi mereka sendiri. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku, teman yang setia menemaniku apa adanya, tanpa melihat aku ada apanya. Di mana teman setia seperti dulu saat aku susah menemaniku. Saya pasti setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga, Yana, pastinya janji mereka pada satu sama lain adalah untuk setia bersama satu sama lain dalam mana-mana situasi di mana ada kekurangan. Mereka melengkapi satu sama lain dan mendukung, memperbaiki antara satu sama lain. Betul. Kan? Kekuranganmu, kelebihanku ataupun kekuranganku, kelebihanmu. Ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang beberapa orang tetamu yang saya kira cukup istimewa pada hari ini untuk berkongsi kisah hidup mereka. Okey, yang pertama sekali kita bersama dengan Dr. Aizan Sofia Amin yang merupakan pensyarah kanan program kerja sosial Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Kita juga bersama dengan Nur Akilah Natasha binti Muhammad Zamri yang merupakan seorang usahawan, baru sahaja mendirikan rumah tangga pada tahun ini. Dan kita juga bersama dengan Salman Al-Farisi yang terkenal menerusi sitkom Jenaka Kampung Kalut JKK. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat tengah hari. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Matilah nak. Okey, baik. Kekuranganmu, kelebihanku. Kita mulakan dahulu dengan Dr. Aizan. Ya, Doktor. Apabila kita bercakap kekurangan, mungkinlah ramai orang mengaitkannya dengan kekurangan secara fizikal. Tetapi bagi doktor sendiri, apabila kita bercakap kekuranganmu itu dalam aspek hikayat perkahwinan, bagaimana doktor mentafsirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada pengacara dan juga rakan panelis kita pada tengah hari ini dan kepada semua penonton. Okey, saya melihat apabila kita berbicara tentang kekuranganmu, kelebihanku, ia lebih merujuk kepada, kalau dalam psikologi kita ada unconditional love atau cinta tanpa syarat, kasih sayang tanpa syarat.
kalau kita lihat kan kasih sayang seorang ibu bagaimana. Walaupun mana teruk pun anak tu nakal macam mana ke, buat macam mana ke, tetap juga sayang tanpa alasan, tanpa syarat yang ditetapkan. Begitu jugalah saya melihat pasangan-pasangan yang dapat menerima kekurangan pasangannya sebagai satu kasih sayang tanpa syarat, tanpa sebab, tanpa alasan. Jadi apabila kita telah menyayangi seseorang itu dengan ikhlas, tanpa meletakkan syarat-syarat, contoh, saya sayang awak sebab awak cantik. Jadi bagaimana kalau hilangnya cantik itu? Katakanlah tiba-tiba aksiden ke, dah tak cantik, adakah masih sayang lagi? Dan kalau kita kata saya sayang awak sebab awak kaya, tiba-tiba jadi jatuh miskin kan? Adakah masih sayang lagi? Jadi saya melihat mereka yang dapat menerima pasangan dengan yang ada kekurangan, ini adalah kerana sayangnya mereka itu tanpa syarat yang ditetapkan. Jadi itu dan kalau dalam teori hierarki Maslow, kita memang ada keperluan untuk kasih sayang itu pada tahap yang ketiga, selepas keperluan makanan dan selepas keperluan keselamatan. Jadi semua orang memang memerlukan kasih sayang, dan bagaimana kita nak mendefinisikan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Saya suka segi apa yang Dr. Aizan katakan tadi tentang unconditional love, cinta ataupun kasih sayang yang tidak bersyarat. Dan sebenarnya sangat-sangat mencerminkan topik kita pada hari ini, yang tidak kira lah apa saja kekurangan kita ataupun kelebihan pasangan kita, kita terima seadanya. Dan ini juga yang saya nak tanya kepada Natasha, tetapi sebelum itu kami ada satu perkongsian yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Silakan. Setia hingga hujung nyawa. Itulah antara prinsip hidup Muhammad Izmit Iswan Ismail, 38 tahun atau lebih dikenali sebagai Izmit, bersama suri hati hidupnya. Meskipun mengetahui isterinya diuji dengan masalah kesihatan sebelum mereka bergelar suami isteri lagi, namun Izmit tetap setia dan menerima isterinya dengan seadanya, biarpun insan tersayang disahkan menghidapkan payudara tahap 3 kira-kira 3 tahun yang lalu pada ketika itu. Selepas 10 hari kami menikah, isteri saya terpaksa buang payudara kedua-dua belah disebabkan tak nak merebak ke tempat-tempat lain. Bila masa berlalu, kami mempunyai seorang cahaya mata, dan selepas beberapa bulan, 2-3 bulan, kami buat follow up di hospital nak tengok keadaan kanser isteri saya. Doktor mengatakan masa tu ceritanya tidak baik, mengatakan isteri saya dah ke stage 4, kanser dia dah merebak ke tempat lain. Masa stage 4 ni, isteri saya dia semangat balik, dia melawan. Kita pun hidup seperti keluarganya lain. Tapi sejak akhir ni makin tak kuat. Menurut Izmit, walaupun segala tugas di rumah kini terletak di bahunya dan rutin harian juga kian berubah, dia tetap memastikan tanggungjawab tersebut dapat digalas dengan sebaiknya. Waktu yang sama, saya kena tengok anak saya membesar seperti anak-anak lain. Sami rutin pun tiap-tiap hari bangun awal, tidur lambat. Sebab waktu yang sama saya bekerja di rumah. So rutin-rutin ni berubah. Pagi saya, kalau rutin saya pun pagi-pagi saya selepas subuh tu saya akan berlari, jogging, supaya saya nak ada masa untuk diri saya sekejap saja sebelum isteri dan anak saya bangun. Jauh di sudut hatinya, dia sentiasa berharap agar isterinya kembali sihat seperti sedia kala. Namun, Izmit tetap reda dengan segala ketentuan yang ditetapkan Ilahi. Pada diri saya sendiri, saya nak saya sihat, kuat, supaya saya dapat menghadapi benda-benda yang saya tak tahu. Harapan saya supaya isteri saya sihat seperti wanita lain di luar sana. Waktu yang sama, saya harap isteri saya bersama saya untuk melihat anak kami membesar.
Saya kira itu tadi adalah sebuah perkongsian yang boleh membuatkan kita bergenang air mata, tersentuh jiwa dan raga, dan kita harapkan dan doakan agar pasangan suami isteri tadi, Azmit dan juga isteri, akan terus diberi kekuatan untuk mengharungi dugaan ini, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Tadi sebelum paparan kisah Azmit dan suaminya, isterinya tadi, saya nak bertanya kepada Tasha. Tasha, kalau kita lihat memang seorang gadis yang cukup cantik, baru sahaja mendirikan rumah tangga awal tahun ini. Tahniah kami ucapkan kepada Tasha. Tetapi Tasha juga dilahirkan dengan keadaan di mana sebelah mata tertutup. Dan selama 22 tahun hidup ini kan Tasha, mungkin Tasha boleh kongsikan apa sebenarnya yang menjadi pembakar semangat Tasha untuk menempuh dugaan yang mendatang, terutamanya apabila dilihat kekurangan ini. Bagi saya, setiap manusia pasti diuji dengan kekurangan. Saya selalulah bersangka baik dengan Allah, memperbanyakkan doa, berikhtiar, bertawakal dan bersabar. Sebagai manusia, saya bergelar hamba, pasti kita tidak terlepas melakukan kesilapan dan dosa. Saya ubah mindset ke arah yang lebih positif setiap kali bangun tidur. Saya penuhi dengan rasa syukur dan rasa berterima kasih lah. Saya belajar untuk melihat potensi diri saya dari sudut positif. Itu orang kata attitude yang memang baguslah Tasha kan. Tasha, tapi saya nak tanyalah, saya ada terbaca yang Tasha berkongsi sewaktu Tasha muda-muda dulu ramai yang mengejek Tasha di sekolah, budak-budak lelaki kan. Tapi bila momen yang Tasha menerima diri Tasha yang okey, ini adalah bagaimana saya dilahirkan. Saya tak perlu mengubah apa-apa. Saya terima diri saya sebegini. Start daripada habis sekolah tu, saya dah biasakan diri saya, dah biasakan diri saya lah daripada orang-orang luar kan. Orang mengata ke apa ke, lagi-lagi saya bisnes, saya memang kena kuat lah. Sebab kalau saya tak kuat, tak ada orang yang boleh bantu saya. So diri saya sendiri yang kena lakukan lah. Ya, dan sebenarnya kan Sugi, kalau kita lihat di akaun social media milik Tasha kan, memang sangat-sangat positif. Sentiasa tersenyum, sentiasa memberikan kata-kata yang positif di ruangan caption. Jadi saya kira ini juga yang memberi semangat kepada followers Tasha juga yang dah lebih daripada 100,000 sekarang ni di TikTok. Kalau sekarang ni pun tengok Yana, dia tengah senyum saja daripada awal tadi, dia senyum dengan kata-kata positifnya. Okey, baik, kita nak bertanya kepada Salman Al-Farisi, ataupun lebih mesra lah kita panggil dia Abang Salman. Abang Salman, kalau tadi Tasha dah kongsikan yang dia selalu positif kan, bagi Abang Salman sendiri, bagaimana abang menggunakan kekurangan itu dan menjadikannya kelebihan, dan kini bergelar seorang suami dalam aspek rumah tangga, bagaimana itu membantu menjadikan kekurangan itu kelebihan? Okey, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada host-host kita yang ya Allah, cantik-cantik, ayu-ayu ni. Dan juga kita punya panel-panel kita ada doktor, kita ada Syasha, ya Allah, semua. Saya ni dikelilingi oleh wanita-wanita serikali-serikali yang cantik-cantik. Wow. Dan dia dikelilingi ikan ya dekat belakang tu, background dia underwater ke tu. Okey, sebenarnya kita dalam hidup ni kita positifkan semua benda, kita positifkan. Apa saja yang kita alami, yang kita semua benda kita positifkan. Dan juga saya okey je, bukan okey you. Jadi apabila bercerita dalam rumah tangga, sebenarnya saya iaitu mempunyai suatu kekuatan bahawa yang pertama sekali kita bergantung harap dengan Allah, betul? Kita bergantung harap dengan Tuhan bahawa semua yang Tuhan jadikan, saya, semua orang yang ada dalam dunia ni ada hikmah dan juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Betul. Yang sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul? Betul. Jadi dengan secara langsung itu adalah satu semangat, satu inspirasi buat saya bahawa saya menggelarkan diri saya okey je. Saya bukan okey you. Dan juga sebarang apa, tapi walau macam mana pun saya mengakulah kan, saya ni serba kekurangan. Saya daripada pinggang sehinggalah ke kaki, saya memang tidak sama dengan orang lain. Tetapi bukan itu adalah kelemahan saya. Tetapi saya
saya melihat dari segi positifnya di mana kelebihan saya. Saya boleh kita kena tingkatkan diri kita daripada kelemahan itu. Itu yang paling utama. Dan yang paling utama sekali sebenarnya ilmu lah. Ilmu itu adalah sebagai pendamping kita. Ilmu itu adalah sebagai ilmu dan juga sebagai ketahanan hidup kita. Bukan bermakna saya pun macam saya juga. Saya daripada lahir lagi. Saya dah OKU. Saya sekolah adalah sekolah di sekolah kebangsaan biasa. Saya bukan masuk sekolah khas. Dan juga saya masuk college pun saya masuk yang semua orang normal yang dikelilingi oleh orang-orang normal macam mana hari ini. Jadi saya melihat diri saya tidak ada kekurangan pun. Sebenarnya kita kena kupas, ini bukanlah saya katakan dalam program ini, maksudnya diri saya sendiri. Kita kena kupas apa? Di mana kelemahan kita, iaitu kita adab kita, akhlak kita, betul. Kalau dalam agama Islam ni di mana ibadat kita, itu yang kita kena fikirkan. Kita kena koreksi diri kita di situ, bukan koreksi pada fizikal kita. Fizikal kita ni apa barang, semua orang akan menempuhnya, betul tak? Betul. Dan Abang Zaman, macam yang Fitri Yahya katakan tadi lah, bagaimana sebenarnya kita menyantuni kekurangan pasangan kita dan bagaimana pasangan kita sebenarnya menyantuni kekurangan kita. Dan Dr. Azlan, kalau boleh kongsikan juga, kalau kita bercakap pasal perhubungan rumah tangga ni kan, macam yang Sugi katakan tadi juga, setiap orang ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi penting kepada kita menjadi pasangan tersebut adalah untuk memahami karakter dan bagaimana pasangan kita itu, supaya nanti apabila ada kekurangan ataupun ada kelebihannya, kita boleh mewujudkan keluarga yang lebih sakinah, mawadah, warahmah. Dr. Azlan. Alamak, dahsyat betul lah host kita hari ini. Okey, dia begini. Sebenarnya kan, sebelum kita mendirikan rumah tangga, kita kena fahamkan dahulu kita punya pasangan. Sebab isteri-isteri saya semua normal. Jadi kena fahamkan bahawa suami awak ini bukan kekurangan, tetapi kelebihan yang awak kena sanjung, awak kena hormat, awak kena berikan tanggungjawab sepenuhnya kepadanya. Sebab apabila awak sudah berjanji akan bersama dengan saya sehidup semati, macam Laila Majnun lah. Jadi dia akan faham, dia akan semakin hari semakin bersama kita tu dia akan faham. Di situlah sebenarnya, itu sebab gunanya ilmu. Kita kena fahamkan pasangan kita. Sama juga apabila kita sudah berumah tangga. Sebenarnya rumah tangga ni seperti macam doktor cakap tadi kan, bahawa kita bukan sekadar untuk hiburan, betul? Kalau hiburan, mohon maaf saya cakap, haiwan pun ada juga perasaan untuk berhibur, betul? Akan tetapi kita sebagai manusia, apa dia? Tanggungjawab, betul? Kita berikan kebahagiaan, kita berikan maksudnya nafkah tu dah tentulah kan. Tetapi sebenarnya dalam rumah tangga yang bahagia, yang indah, yang cantik, sebenarnya adalah terletaknya iaitu kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kebahagiaan dan ketenangan hidup. Betul, Yana. Doktor, itu pendapat yang dikongsikan oleh Abang Salman dan dah 2 kali menyebut perkataan ilmu itu. Jadi mungkin kami nak tujukan soalan itu kepada doktor jugalah. Bagaimana ataupun apa antara ilmu yang pasangan harus ada, suami atau isteri, untuk menyantuni kekurangan pada pasangan mereka? Banyak yang dah disebutkan oleh Abang Salman tadi kan, dan juga Syakir juga. Antara perkara pertama lah saya rasa sebelum kita melihat dalam aspek konteks ilmu tu, pertama adalah hati dulu. Jadi kalau kita ingin menerima pasangan kita, kena mencintai, menyayangi dengan ikhlas. Bila dengan ikhlas tu kita je yang tahu kan, adakah kita betul-betul ikhlas menyayangi seseorang itu atau kita ada sebab-sebab kita. Dan yang kedua, perlu menerima bila kita dah ikhlas menyayangi seseorang, kita perlu menerima pasangan seadanya, kerana kita tahu tak ada yang sempurna. Tak ada siapa yang sempurna kecuali baginda Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita nak membina penerimaan sepenuhnya tu. Jadi perlu ada komunikasi, komunikasi yang baik antara pasangan. Sebab banyak masalah perkahwinan itu terjadi kerana kurangnya komunikasi berkesan antara pasangan, menyebabkan persefahaman itu tidak dapat
dijalinkan kan. Banyak yang memendam rasa, bila rasa tak puas hati, memanglah kita tak sempurna. Orang yang tak sempurna jumpa orang tak sempurna, ada je lah nampak yang tak sempurna kan. Jadi kita mula rasa tak puas hati, rasa macam ada yang tak kena. Jadi kena communicate dengan pasangan, bagi tahu apa yang kita tak suka dia buat, apa yang kita nak dia lakukan. Jadi dengan dengan komunikasi, berterus terang dengan pasangan, memberitahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas menyayangi dia, kita akan usaha lakukan yang terbaik. Kita nak membahagiakan, kerana pada saya mencintai atau menyayangi itu adalah bermaksud membahagiakan. Jadi bila kita menyayangi seseorang, kita nak membahagiakan dia. Bila kita nak membahagiakan dia, kita akan cuba buat yang terbaik dengan mencari cara lah bagaimana kita boleh membahagiakan pasangan kita. Dan yang terakhir mungkin tips daripada saya adalah dengan mencari kelebihan pasangan dan dengan kekurangan pasangan. Kalau kita sentiasa mencari kelebihan, kita dah tertutup dah mata kita dengan kekurangan-kekurangan tu. Tapi kalau kita sentiasa nak cari kelemahan dia, walau ada kelemahan, kekurangan, kita akan jumpa juga. Orang kita nak salah. Jadi apa yang kurang itu kita lengkapkan, apa yang lebih itu kita raikan pasangan kita. Jadi kalau ada kesepahaman dan kasih sayang itu dapat dibina dengan baik, komunikasi dapat dijalin dengan baik, dan insya-Allah pasangan itu akan lebih harmoni dan bahagia apabila sama-sama ingin saling membahagiakan. Orang kata sendiri communication is key. Komunikasi itu adalah kunci. Walaupun seringkali dah dikatakan mungkin ada kalangan kita yang mungkin memandang remeh tentang komunikasi. Saya rasa kan doktor, mungkin komunikasi ni adalah asas dalam mana-mana perhubungan, apatah lagi dalam rumah tangga kan. Baik, kita nak dengarkan pendapat daripada Tasha. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan bersama dengan anda pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Topik kekuranganmu, kelebihanku ni adalah satu topik yang bagus lah, sebab bagi saya lah, menerima kekurangan sebagai kelebihan itu adalah kesempurnaan yang sebenar. Kalau cara saya nak menerima kekurangan pasangan saya, yang pertama saya mesti stop membandingkan dia dengan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, kita akan lebih nampak kelemahan dia. Yang nombor dua, biasanya saya akan fokus untuk mencintai kelebihan dia. Kelebihan dia tu biasanya akan menutuplah kelemahan yang dia ada tu. Dan yang akhir sekali, saya juga kena terima yang saya juga ada kekurangan dan dia boleh terima kekurangan saya. So secara tak langsung saya pun akan boleh terima kekurangan dia. Saya memang terimalah lebih kepada redha dan terima seadanya, sebab kita semua manusia biasa kan. Mestilah ada kekurangan. Kalau dia ada kekurangan, saya pun mesti ada kekurangan saya. Cara saya nak terima kekurangan pasangan saya ni, saya rasa saya cuba latih diri saya untuk rendahkan sikit ego saya tu. Pada pendapat saya, kelemahan itu merupakan satu tanda yang kita adalah manusia. Manusia mempunyai kelemahan yang tersendiri. So, saya lebih suka untuk menggunakan ayat yang berpasangan ni adalah complete each other, we complete each other. So bila kita faham konsep itu, kita faham yang setiap kekurangannya ada pada kita, dan sebaliknya, kekurangan dia ada pada kita dan kekurangan kita ada pada dia. So bila kita faham tu, tiada lagi pemikiran yang kita adalah lebih baik daripada pasangan kita. Seringkali berkata saling melengkapi satu sama lain. Tapi adakah kita betul-betul faham apakah maksud saling melengkapi itu? Mungkin anda boleh tanya diri anda sendiri dan pasangan anda. Tapi ini dia komen di Facebook daripada Nurmala Diana. Kedua-dua kami ada kekurangan. Suami OKU sebelah mata kanan dan saya OKU fizikal. Memang tak boleh buat kerja berat. Dah 12 tahun berkahwin dan dikurniakan 2 orang cahaya mata dan saling menerima antara satu sama lain dan kelebihan
pasangan saya, sentiasa membantu saya. Wow. Inilah orang kata saling melengkapi tu tadi. Walaupun betul. masing-masing ada kekurangan dari segi fizikal, tetapi kekurangan ini yang menyatukan mereka dan menguatkan mereka sebenarnya. Betul. Dan ini juga yang saya nak tanya kepada Tasha. Kalau Tasha boleh kongsikan. Macam tadi kita dah kata tahniah kepada Tasha, dah ucapkan tahniah kerana perkahwinan awal tahun ini. Tetapi untuk Tasha secara peribadi, bagaimana Tasha dan suami terutamanya menerima kekurangan antara satu sama lain dan membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga? Okey, di dunia ni kita semua tak sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing lah. Begitu juga dengan pasangan yang sempurna. Kita pasti akan memerlukan setiap kekurangan dalam proses hubungan. Namun faktor kekurangan inilah yang menjadi kunci agar pasangan lebih peka, saling mengerti dan melengkapi antara satu sama lain. Apa pepatah orang kata, cinta tak harus mencari kekurangan pasangan. Yang terpenting bagaimana kamu saling melengkapi dalam kekurangan. Setiap hubungan percintaan yang dijalin dua insan pasti diwarnai oleh perbezaan pendapat. Kata-kata saling melengkapi boleh dijadikan sebagai peringatan kepada pasangan kita. Okey, Tasha. Dan kalau Tasha juga, itu dari sudut perkahwinan kan, memang harus saling melengkapi, menerima kekurangan. Tetapi Tasha juga seorang yang aktif di media sosial, apatah lagi dalam mempromosikan bisnes yang Tasha ada. Bagaimana Tasha menerima respons dari mereka yang follow Tasha ataupun yang tidak follow Tasha sekalipun, terutamanya di social media ni, sebab kadang-kadang social media ni sangat-sangat menakutkan. Macam yang saya cakap tadi, saya seorang yang positif. Apa yang orang cakap tentang saya positif je. Saya anggap itu adalah lumrah kehidupan lumrah kehidupan kita lah. Macam saya cakap tadi, saya seorang yang positif. So, apa-apa keadaan yang datang, ujian yang datang, saya positif je. Dan saya pasti kelebihan Tasha adalah sebagai seorang yang positif, dan pastinya suami Tasha pun melihat kelebihan itu, yang Tasha ni seorang yang positif. Jadi kekurangan mungkin di mata orang lain, Tasha ada kekurangan dari segi fizikal, tapi di mata suaminya Tasha adalah sempurna. Ada kelebihannya yang suami sentiasa melihat. Dan kini nak tanya kepada Abang Salman lah kan. Tadi doktor dah berkata komunikasi itu amat penting, dan abang pun ada berkata yang kita mungkin kekurangan itu kita lihat dari sudut karakter seseorang pun, bukan sahaja dari sudut fizikal. Jadi mungkin bagi Abang Salman boleh kongsikanlah betapa pentingnya komunikasi dan apabila pasangan itu ada kekurangan dari segi karakter. Okey. Hari ini dengan berkat hari Jumaat ni, saya nak meluahkan satu rahsia. Boleh ke? Boleh. Kalau boleh ke? Rahsia. Ini rahsia ni belum pernah saya ceritakan kepada siapa, bahkan kepada isteri saya sendiri. Okey. Ini khas untuk wanita hari ini saja. Rahsia ni pernah saya bocorkan ni. Baik, silakan. Okey, apa dia? Apabila saya sebelum balik daripada syuting, daripada bekerja, daripada meeting, daripada show pentas sebagainya, jadi MC ke sebagainya, dalam perjalanan saya bawa kereta, saya balik, saya nak membahagiakan isteri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan create apa hari ini sekejap lagi, malam ke petang ke pagi ke, saya nak jumpa dengan isteri ni. Benda apa yang saya boleh bahagiakan dia, walaupun sikit, walaupun apa saja. Jadi saya balik ni, okey, apa benda saya nak buat, apa benda saya nak serahkan, saya nak bagi gift kepada isteri saya. Maksudnya adalah, adakah dengan kata-kata saya, adakah dengan saya kata sayang, Assalamualaikum, apa khabar? Ataupun adakah saya kata, sayang, abang balik penat, tetapi bila abang tengok sayang, hilang penat abang. Abang rasa sayang adalah syurga abang. Abang rasa sayang adalah bidadari abang. Apa benda yang saya nak cakap, ataupun sesuatu, ataupun saya nak beli barang ke, saya mesti, setiap kali balik, saya mesti buat sesuatu untuk saya bahagiakan isteri. Sebab ini sebenarnya inilah dia tadi, iaitu titik point untuk kita nak
berbicara yang baik-baik, betul. Nak berbicara yang positif. Yeah. Kalau kita balik kita tak ada koreksi diri, kita tak ada kita balik, lepas tu pula kena balik pula, mungkin kita tak tahu kan, isteri kita pun tiba-tiba dekat rumah anak main sos tumpah sebagainya, dia temper, kita pun balik, kita betul-betul Assalamualaikum, oi kau pergi salam, masuk je lah, kan dah kena, betul tak? Kan dah kena. Tapi kalau kita tuliskan benda tu kan, kenapa sayang, apa dah berlaku ni, tak apa, abang boleh uruskan, tak apa, yang penting sayang rehat, duduk diam-diam. Jadi baru dia kan, kita ni sebenarnya tak kira wanita atau lelaki, apabila kita santun dengan kasih sayang, kita berikan kebahagiaan kita tu, walaupun tak jujur, tetapi kita lama-lama benda tu akan jadi benda satu yang solid kebahagiaan. Wah, dan macam doktor katakan tadi lah, effort itu dan komunikasi tu ya, bukan komunikasi itu bukan dia tak ada cara, ada caranya, orang kata the art of communication. Betul. Dan terima kasih kepada Abang Salman yang rahsia itu tadi kini bukan lagi rahsia, semua orang boleh gunakan tips yang dikongsikan oleh Abang Salman tadi. Dan Dr. Azan, di hujung perbincangan kita ni kan doktor, mungkin doktor nak kongsikan juga antara tips yang bermanfaat untuk pasangan-pasangan di luar sana tentang bagaimana walaupun dalam kekurangan yang ada, niat kita untuk mendirikan rumah tangga adalah pastinya untuk mencari kebahagiaan. Tips ya. Okey, tips saya sama macam saya sebut tadi, kita kena ikhlas menerima dan menyayangi pasangan kita tanpa syarat lah. Unconditional love tadi. Dan saya sangat setujulah dengan Abang Salman tadi mengatakan bahawa dia balik tu, Abang Salman ni nak membahagiakan isteri dia. Jadi dia menyayangi bermaksud membahagiakan. Kalau kita betul-betul sayang seseorang tanpa syarat, maksudnya kita sayang dia bukan sebab dia kaya, bukan sebab dia cantik, bukan sebab dia pandai ambil hati kita, tapi kita memang sayang dia seadanya, menerima kekurangan dan kelebihan dia, maka kita akan berusaha sepenuhnya yang terbaik untuk membahagiakan dia. Jadi untuk kita membahagiakan pasangan kita, pertama kita kena bahagiakan dulu hati kita. Kalau kita tak bahagia kan, asyik nak marah aja, asyik tak puas hati je dengan orang, ada je yang tak kena kan, kita tengok semuanya dari sudut kacamata yang negatif, maka macam mana kita nak membahagiakan orang lain. Jadi sebelum kita membahagiakan pasangan kita, sebelum kita membahagiakan orang lain, kita kena bahagiakan dulu diri kita, positifkan diri kita. Saya suka dengan attitude Sasha kan, positif. Jadi dia melihat apabila dia menjadi seorang yang positif, maka kita akan mengalirkan aura-aura yang positif. Tapi kalau kita negatif kan, puas hati je, ada je yang tak kena, asyik nak marah kan. Jadi aura negatif jugalah akan dipancarkan kepada pasangan dan individu-individu di sekeliling kita. Saya suka yang doktor tekankan di situ, yang sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Betul. Dan #deep. Betul. Dan kadang-kadang ialah doktor, kita sebagai manusia ada momen yang kita positif, ada momen yang kita negatif, tetapi kita cuba untuk positifkan momen-momen yang negatif itu. Ya. Okey, baik Yana, sebelum kita berundur diri dengan tetamu kita, Abang Salman ada sesuatu nak dikongsikan ya berkaitan dengan JKK. Silakan Abang Salman. Saya difahamkan untuk wanita hari ini bersiaran selama 2 jam. Yang ni sekejap ni. Sejam kali dapat ya 2 jam. Malam ni ada sesuatu istimewa. Kita nak cerita tentang bahagia sekejap ni, cerita tentang bahagia. Aduh, Okey, tak apa. Okey, yang paling penting korang peminat-peminat Tegar, JKK, sitcom JKK, jangan lupa untuk tengok malam ni 10 malam di TV3, sidang JKK untuk musim yang ke-7. Dah 7 musim dah JKK. Tahniah Abang Salman. Okey, baik, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azian Sofia Amin, Pensyarah Kanan Program Kerja Sosial, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM, kepada Nur Akilah Natasha binti Muhammad Zamri, dan juga kepada Abang Salman Al-Farisi kita atas perkongsian pada hari ini. Dan saya kira untuk memberi inspirasi dan juga ilham sebenarnya kepada pasangan yang mungkin tidak tahu bagaimana sebenarnya nak menyikapi dan menyantuni pasangan kita. Baik, terima kasih sekali lagi, jaga diri, dan kami suka energi ataupun positif energi itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey semua, terima kasih semua. Take care, be careful. Okey. Baik, dan anda di rumah yang berkongsi komen-komen di Facebook, terima kasih juga atas perkongsian anda, dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI.
Wanita Hari Ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Yana, apa khabar? Sehat Alhamdulillah, Atira sihat? Sehat Alhamdulillah. Okey Atira, hari ini apa yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari Ini? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey Yana, hari ini sebenarnya Jamu Jelita bawakan produk Puak Fiber. Setelah sekian lama kita tak bawa Puak Fiber sebab stok GHQ dah licin, hampir semua orang beli. Jadi hari ini kita kembali bawakan Puak Fiber khusus untuk anda di rumah. Yang mana anda tahu, kebanyakan dari anda kadang-kadang selalu tanya Atira produk Puak Fiber ni orang muda je ke boleh amalkan. Tetapi ingin saya kongsikan kepada anda, produk Puak Fiber ni yang dah berusia pun digalakkan untuk minum. Sebab Atira faham, dengan peningkatan usia Yana, kadang-kadang kita ada masalah hormon tak stabil, metabolisme kita pun dah menurun, dah tak macam dulu. Dan setengah orang ada masalah makan sikit pun badan cepat naik. Dan itu belum lagi situasi di mana mereka yang amalkan diet. Dasar aneka jenis diet, ada intermittent fasting lah, amalkan diet Atkins dan sebagainya. Tetapi tetap ada masalah berat susah nak turun. Jadi yang mana amalkan diet akan percaya ada yang setengah daripada kita ni tak disiplin, tak konsisten. Bila cheat day tu dah lari dah kita punya orang kata apa konsep makan sihat tu, dah kita makan fast food pula. Dah kita makan makanan goreng-goreng, kita dah makan processed food dan sebagainya. Jadi makin sia-sia lah kita punya diet tu dan tetap masalah berat badan ni tetap tak menurun dan sebagainya. Jadi saya percaya ramai sebenarnya dekat luar tu yang ada masalah macam tu. Jadi sebab tu hari ni Jamu Jelita bawakan produk Puak Fiber dan kami nak bantu anda dapatkan berat badan ideal yang anda idamkan. Dan produk Puak Fiber ni kalau anda nak tahu merupakan produk yang dah 10 tahun di pasaran dan merupakan produk yang telah terbukti keberkesanannya, produk yang diyakini pengguna. Jadi sebab tu yang mana belum dapatkan Puak Fiber, kena cuba dapatkan Puak Fiber sebab keistimewaan Puak Fiber ni anda boleh lihat di kaca TV. Bahan-bahan yang kami gunakan dengan menggunakan kandungan serat yang sangat tinggi. Semua orang tahu bahawa serat sangat penting buat tubuh. Kalau kita diet pun, kita tanya pakai diet, dia akan cakap kena makan serat secukupnya. Jadi sebab tu kami formulasikan Puak Fiber dengan menggunakan kandungan serat yang tinggi dari silim khas. Di mana silim khas ni akan bantu kita untuk ada sistem pencernaan yang sihat Yana. Supaya kita ada sistem perlawasan yang lebih lancar. Untuk mudah kita singkirkan lebihan makanan yang tidak terhadam. Untuk singkirkan toksin serta racun yang tersimpan dalam tubuh. Yang ramai tak tahu itulah punca kenapa kita nak ada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Berat susah nak turun dan nak timbang berat pun ramai yang takut Yana. Jadi yang mana tengah tengok wanita hari ini yang mana belum cuba Yana produk Puak Fiber, kena cepat-cepat dapatkan sekarang sebab produk ni memang sangat laku, setiap bulan akan sold out. Dan sekarang di Jombai ada promosi harga RM29 saja, harga asal RM38. Produk ini boleh diamalkan lelaki dan wanita. Kalau anda nak mudah berfashion, anda nak ada badan yang menawan, nak ada berat badan ideal, jangan lupa dapatkan Puak Fiber sekarang di Jombai harga RM29 saja Yana. Okey, baik. Lelaki dan perempuan dua-dua boleh guna ya. Okey, baik. Betul, itu berkenaan dengan Pearl White Fiber. Seterusnya Atira. Betul. Okey, bila kita bercakap pasal saiz fizikal, sama-sama lagi dengan penambahan berat badan, selalunya yang paling terkesan tak lain tak bukan adalah bahagian perut kita. Bila perut kita dah mula ke depan, itu yang paling membimbangkan. Perut dah mula ke depan, spare tayar pun dah nampak. Dan saya percaya sebenarnya dekat luar tu ramai je yang ada masalah macam ni. Bukan saja yang dah kahwin, yang belum kahwin pun ramai sekarang dengan kita ni yang tak jaga makan dan sebagainya. Jadi antara solusi yang ingin saya kongsikan kepada anda, kita bawakan bengkung ratu ni yang mana bengkung ni berharga RM37. Sekarang di Jombai RM29.90. Dan bengkung ratu ni anda boleh pakai dalam rutin harian, tak ada masalah. Nak pakai waktu masak boleh, nak pakai waktu bersenam boleh, nak pakai dalam rutin harian pun tak ada masalah. Sebab bengkung ratu ni sangat selesa, kainnya serat peluh. Dan keistimewaan bengkung ratu, kalau kita pakai bengkung tak nampak macam pakai bengkung. Jadi mana anda ada masalah perut buncit dan nak pakai baju tu kadang-kadang malu sebab nampak perut makin ke depan, boleh pakai bengkung ratu ni. Produk ni lelaki dan perempuan boleh pakai. Dan penggunaan bengkung ratu ni bantu anda dapatkan ukur lilit pinggang idaman, bantu dapatkan perut yang anda idamkan. Serta yang paling penting, bengkung ratu ni juga mempunyai 3 cangkuk. Boleh pakai mengikut keselesaan tanpa seksa diri. Ada orang pakai bengkung sampai nak bernafas pun tak boleh. Tapi dengan bengkung ratu, kita bagi 3 cangkuk, boleh pakai mengikut keselesaan kita. Dan yang terakhir sekali, kita dah jaga badan, kita dah jaga bentuk fizikal kita. Seterusnya yang mana nak ada kulit glowing Yana, yang mana ada masalah kulit dah cantik, dah putih semua tapi tak glowing je, masih orang pandang kusam dan sebagainya. Puak Extra Glow adalah produk yang paling tepat untuk anda amalkan sebab Puak Extra Glow ni merupakan produk Jamu Jelita yang buat pertama kalinya kita formulasikan ready to drink. Minuman
minuman pencerahan kulit yang sangat bagus untuk anda amalkan kalau anda ada masalah kulit kering. Sebab dalam produk White Extra Glow ni kita menggunakan bahan daripada rumpai laut. Ada kandungan vitamin C, ada kandungan buah-buahan beri. Dan yang paling penting, kita menggunakan bahan utama kita iaitu rumpai laut. Yang kita tahu rumpai laut ni merupakan ejen hidrasi yang sangat penting untuk bantu bekalkan kelembapan ke dalam lapisan kulit. Bila kulit kita lembap, baru kita tak nampak kulit kita nampak kusam. Sebab kadang-kadang kulit kusam ni sebab kulit kita terlalu kering. Jadi buat anda yang ada kulit glowing, ada kulit yang cantik, jangan lupa dapatkan White Extra Glow. Sekarang di Jombai, harga RM36 saja, harga asal RM40. Dan produk ni yang paling penting, tak perlu bancuh, rasa sangat sedap, bubur dalam peti ais, terus minum, buka tutup di goncang, terus minum. Mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kulit anda, bantu melembapkan kulit, mencerahkan kulit, bantu berikan kulit anda lebih glowing. Dan yang paling penting, produk White Extra Glow sama hebat dengan produk rangkaian produk kami yang lain macam Pinky Plus, yang putih muda dan sebagainya. Jadi buat anda di rumah yang mana nak dapatkan produk dari Jamu Jelita, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV, nombor stokis kami untuk dapatkan di kedai jamu dan kios kecantikan. Ataupun nak dapatkan produk dengan harga diskaun, boleh terus layari www.jombai.my ataupun shopee.com.my/jamujelita.my. Secara ringkasnya, nak ada badan yang menawan, nak ada berat badan ideal, dapatkan White Fiber. Nak ada pinggang yang cantik, produk yang anda idamkan, dapatkan Bengkong Ratu. Nak kulit cantik glowing, nak cantik sepanjang masa, tak nak make up pun tak apa, kulit dah cantik, boleh dapatkan White Extra Glow berharga RM40. Dan kesemua produk ni, akan percaya anda yang mana dah amalkan pasti tahu Jamu Jelita cukup terkenal dengan tagline kami, produk berkualiti dengan harga mampu milik. Baik Atira, sekali lagi mungkin sedikit macam mana nak mendapatkan produk-produk ni? Okey, macam mana nak dapatkan produk Jamu Jelita? Banyak kaedah dia sebenarnya. Anda boleh dapatkan dengan belian di toko jamu, belian di kios kecantikan yang mana anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV, ataupun untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi boleh terus WhatsApp Atira di 013-353-5753. Nak ada badan cantik, jangan lupa White Fiber, Bengkong Ratu untuk perut anda dan kulit cantik White Extra Glow. Dan ketiga-tiga produk ni semestinya produk yang perlu anda dapatkan dengan di pasaran sekarang. Okey, baik Atira, di atas penerangan dan perkongsian tadi. Stay safe Atira, jumpa lagi. Jumpa lagi Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan Yana. Awak suka menyanyi ke? Dalam bilik mandi saya suka. Baik, ini dia buat adik-adik kecil. Idola kecil kini kembali dengan konsep baharu Idola Kecil di Rumah bersama hos anda Sisi Iman. Sebuah program hiburan yang bukan sahaja menyerlah bakat nyanyian adik-adik, malah adik-adik kita di rumah pun boleh turut belajar bersama. Saksikan program ini setiap hari Ahad bermula 10 Oktober 2021 pada jam 3 petang dan siaran ulangan setiap Sabtu 7 malam hanya di TV3. Okey, Sugi, itu berkenaan dengan idola kecil. Seterusnya kami nak war-warkan kepada peminat Halakah. Okey, Halakah kembali dengan musim baharu, pelbagai kupasan topik menarik yang bakal dirungkai bersama panel dan personaliti jemputan. Antara topik-topik menarik ialah vaksin untuk hidup, carilah ubat jiwa yang membincangkan isu kesihatan mental dan Tanah Suci Aku Rindu. Mulai 3 Oktober ini, setiap Ahad jam 10.30 malam hanya di TV3. Dan untuk itu, apa kata kalau kita saksikan sedikit paparan ini berkenaan dengan Halakah. Vaksin menjadi trend yang diperbincangkan di seluruh dunia. Dia lebih cepat berlaku mutasi. Apakah WHO boleh diyakini oleh umat Islam? Kita bukan sekadar kena menjaga nyawa kita, kita juga wajib menjaga nyawa orang lain. Teori konspirasi lah, Dajjal lah. Apa perlu ambil vaksinasi? Masih boleh ada jangkitan. Silap hari bulan, orang pegang pandangan kita yang salah tanpa maklumat yang betul, mendatangkan malapetaka kepada negara. Okey Yana, tadi saya sempatlah juga membaca komen-komen di Facebook kan, dan saya suka satu komen ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Dalam perkahwinan sebenarnya kita tak tahu siapa yang lebih kurang, siapa yang lebih, siapa yang kurang. Apa yang perlu dipelihara ialah kesetiaan, kejujuran dan saling memahami untuk meningkatkan perkahwinan daripada baik kepada terbaik. Wow, daripada baik kepada terbaik. Tapi betul lah tu Sugi, dalam perkahwinan tidak semestinya dalam perkahwinan sahaja, dalam kehidupan kita setiap hari kita perlu menjadi versi yang terbaik untuk diri kita. Yang penting kita cuba. Betul tu. Baik, esok di WHI Extra, kami akan membawakan topik terapi lenskap
comel. Macam mana lanskap comel tu? Yang ruangan kecil dan ada terrarium. Terrarium. Ya. Jadi kalau anda peminat lanskap comel-comel yang ruangan kecil ni, anda harus tonton WHI Extra esok jam 12.30 hari. Betul tu. Dan untuk hari ini, saya dan Sugi undurkan diri terlebih dahulu. Kepada anda, stay safe. Kalau boleh stay home tu, stay home. Okey? Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur.